yang banyak gerak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ni kita buat live terbaik, ramai yang tengok insya-Allah. Doakan. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma dzikirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahalna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'ansir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau payahkan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-ham wal hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-ajzi wal kasal, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub wal bukh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr wal faqr, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabat ad-daini wa qahr rijal, dan daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba'. Terima kasih kepada Izani Ismail kerana watching. Clear ke Cik Izani kita? Clear ke? Boleh dengar elok ke? Mohon share, mohon share. Mohon invite sahabat-sahabat untuk sama bincang tajuk malam ni insya-Allah. Muslimin muslimat yang saya menggunakan, tuan-tuan, puan-puan sekalian, anda semua sedang bersama saya, Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada malam ni insya-Allah boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amal kita, mempereratkan hubungan ukhuwah antara kita. Seterusnya insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Nur Amin kerana watching. Min aina anta Nur Amin? Clear? Mohon share. Terima kasih kerana menonton. Muslimin semalakan, jadi pada malam ni kita nak bincang tajuk pasal dakwah. Tonight we want to talk about dakwah. We want to discuss about the importance of dakwah, the need of dakwah. Jadi nak bercakap pasal dakwah berdasarkan hadis riwayat Muslim nombor 49 seperti yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. So nak bincang pasal dakwah, hadis yang saya nak baca nanti, so kita nak bincang pasal dakwah berdasarkan hadis yang telah pun diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim nombor 49. Juga ada dalam kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi. Nombor hadis ni nombor 34. InsyaAllah. Jadi sebelum kita bincang pasal dakwah, pasal hadis tadi, marilah sama-sama kita zikir dulu. Mudah-mudahan bila kita berzikir, hati kita lebih tenang, damai insyaAllah. So, sahabat-sahabat, please stay at home. Do not go out without permission. La budda alaikum kullukum jami'an an tabqa fil bait faqat. La takhruj min al bait. Isma' ila ceramah-ceramah insya-Allah. Please listen carefully to the ceramah that given by ustaz-ustaz kita insya-Allah. Terima kasih Yi Bemban. Daripada mana ni Yi ni? Kita zikir ya. Bemban Melaka. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi
ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Terima kasih kerana turut berzikir ya. Jadi kepada sahabat-sahabat yang lambat tidur, yang susah nak tidur sebab terlebih minum kopi. Macam saya ni suka minum kopi. Malam pun minum kopi. Susah nak tidur. Oleh kerana susah tidur, jadi kita manfaatkan masa dengan bincang ilmu insya-Allah. Muslimin semalamkan, jadi ilmu yang kita nak bincang pada malam ni ialah ilmu tentang dakwah. Terima kasih kepada Tirmizi Tok Kemboja kerana watching. Syukran jazilan. Clear ke? Mohon komen sikit. Clear tak? Alhamdulillah. Muslimin semalamkan, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, dia menyebut bahawa Nabi ada bersabda. Apa Nabi sabda? Nabi sebut, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika adhaful iman." Saya ulang lagi sekali ya. Nabi ada bersabda, Nabi kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalik adhaful iman." Yang bermaksud, "Man ra'a minkum munkaran." Sesiapa antara kamu yang telah melihat kemungkaran, nampak maksiat, falyughayyirhu bi yadihi. Maka ubahlah, tukarlah maksiat itu dengan powernya, dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangan, maka fabilisani, dengan lidahnya. Tegur, bagi tahu. Fa'allam yastati', dengan lidah pun tak mampu, fa biqalbi, dengan hati, tak redha dengan hati. Zalika adhaful iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Hadis ni hadis nombor 34 dalam Matan Arba'in Imam An-Nawawi. Ada dalam Sahih Muslim nombor hadis 49. Muslimin yang saya mulakan, berdasarkan hadis ni, maka kita semua wajib menyampaikan dakwah. Ikut cara dan kemampuan kita masing-masing. Balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku ni, kata Nabi, walaupun dengan satu kalimah, satu ayat saja. Jadi penting kita ni berdakwah, mencegah kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Terima kasih kepada my beloved Marina Rusli kerana watching. Alhamdulillah. Muslimin semalakan, belum ramai lagi yang tengok ni, kita zikir lagi sekali. Sabar kepada yang sedang tengok, sabar. Kita turut sama berzikir. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Jadi selawat ni namanya selawat Nuril Anwar. Elok kita amalkan lepas solat setiap waktu supaya kita ni Allah bukakan pintu kesenangan, ketenangan, kebaikan insya-Allah. Sebab disebut dalam selawat ni wa miftah babil yasar, kunci kepada pintu kesenangan, kemudahan. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, marilah kita teruskan perbincangan tentang dakwah. Apa makna dakwah? The meaning of dakwah. Apa maksud dakwah? Dakwah ni yang saya belajar lah. Yang tuan-tuan belajar, I don't know. Yang saya belajar, dakwah ni bermaksud
mengajak manusia kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah ke arah kebahagiaan dunia akhirat. Mengajak manusia kepada Allah, itu syarat penting dakwah. Kalau mengajak manusia kepada hantu, kepada jin, kepada yang lain selain Allah, itu bukan dakwah, itu dakyah. Mengajak manusia kepada taqarrub ilallah, ta'abud kepada Allah, itulah dia dakwah. Mengajak manusia menyembah Allah, mengakui akan kebesaran Allah, Malik Yaumiddin. Allah lah pemilik, raja kepada sekalian alam ni. Jadi dakwah ni mengajak manusia kepada Allah, mengikut cara Rasulullah, mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut cara lain, cara syaitan, itu bukan dakwah. Dakwah ni dua, kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah, ke arah kebahagiaan dunia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bukan hanya nak dunia saja. Penting dunia, akhirat ke tepi. Ataupun nak akhirat je, nak mati je fikir. Dunia tak nak. Dunia ni tak penting. Dunia ni najis. Tak boleh. So dakwah ialah mengajak manusia kepada Allah, rendah diri kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad, ikut cara Nabi, ke arah kebahagiaan dunia akhirat. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat, selamat daripada api neraka. Itulah dia dakwah. Kalau dakwah mengajak manusia kepada dunia saja, pentingkan dunia saja, maddiyah, akhirat tak penting, mati lama lagi kata dia, kiamat lama lagi, kita pulur dunia dulu, ini sesat, tuan-tuan. Ataupun hanya fikir esok nak mati je, tak nak kerja dah, tak nak berubat dah, tak apa, aku takut Allah, aku tak takut kuman Covid, tak takut Allah saja. Itu pun tak penting, tak boleh. So dakwah ni dua-dua, dunia bahagia, akhirat sejahtera dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya muliakan, terima kasih kepada Zarin Rahman kerana watching. Daripada mana Tuan Zahrin? Muslimin yang saya muliakan, saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan, dulu pernah kerja dengan JAKIM, pegawai JAKIM, bahagian antarabangsa, pernah mengajar 7 tahun di Kolej Mara. So sekarang saya bersama dengan Majlis Dakwah Negara. Saya pengurusi Majlis Dakwah Negara Selangor, sebuah NGO berdaftar. Muslimin yang saya muliakan, so we proceed our discussion talking about dakwah. Muslimin yang saya muliakan, apa hukum dakwah ni? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tak. Umrah tak, sunat yang amat digalakkan. Bersedekah wajib kalau dah mampu. Kalau tak mampu, tak wajib. Macam sedekah wajib ni apa? Zakat tu, contohnya. Hukumnya wajib. Jadi semua perkara ada hukumnya. Menipu hukumnya haram. Senyum hukumnya sunat, boleh pahala. Jadi semua perkara ada hukumnya. Apa hukum berdakwah? Yang saya baca-baca, dakwah ni hukumnya wajib. Wajib ke atas setiap Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ikut kadar kemampuan masing-masing, kebolehan masing-masing. Jadi maksudnya dakwah ni bukan hanya tugas ustaz, imam-imam, para mufti, para alim ulama, para profesor. Dakwah ni tugas semua kita yang mengaku beriman kepada Allah, ikut kadar kemampuan masing-masing. Dia mampu berceramah, berceramahlah. Dia mampu berusrah, maka buatlah usrah. Dia mampu menegur anak isteri saja, teruskan. Dia hanya mampu tegur jiran sebelah je, teruskan. Dia ni majikan, ada power kepada anak-anak buahnya, pekerjanya, teruskan. So dakwah ni wajib ikut kadar kemampuan dan kebolehan masing-masing. Jangan pula kata dakwah ni kerja AJK surau saja. Bila ada maksiat berlaku di sebuah kampung, di sebuah taman, di sebuah pekan, bandar, itu kerja jawi saja. Itu kerja jaiz saja. Kami tak terlibat. Padahal kita wajib menegur, wajib mencegah kemungkaran.
Sebab hadis tadi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu nampak kemungkaran, maka cegah dengan tangan, dengan kuasa kamu. Man ra'a minkum munkaran, siapa tengok kemungkaran. Man ra'a bermakna man alima atau man sami'a. Siapa yang tahu ada kemungkaran, siapa yang dengar ada kemungkaran berlaku, ada maksiat berlaku, maka cepatlah dia bertindak. Jangan duduk diam saja. Terima kasih kepada Ruqyah Kasim. Ini ustazah ni, orang bangsa ni, orang kuat bangsa ni. Aktivis. Terima kasih ustazah yang follow saya. Jadi dah segan nak ceramah sebab ustazah pun tengok. Alhamdulillah. Dah lama saya tak ceramah di apartmen Ria. Apartmen Ria. Kampung Abdullah Hukum bangsa tu. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ustazah sihat dan terus berdakwah. Ikut cara masing-masing. Ustazah ni dia minat mengajar fardu ain, Quran dan seumpamanya. Jadi wajib kita berdakwah ikut kadar kemampuan masing-masing. Jangan mengelak. Mar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tangan, dengan power, dengan kuasa. Baru ni terima kasih pihak kerajaan yang telah menghentikan operasi kilang arak. Jadi itu penting power tu. Kalaulah tak ada power, tak ada kuasa, payah nak halang maksiat yang sedang berlaku, kemungkaran yang sedang berlaku. So tahniah kepada pihak kerajaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati anda semua kerana telah menggunakan power, kuasa ke jalan yang elok, siratal mustaqim, mencegah kemungkaran. Mencegah sebab apa? Arak ni, daripada arak tu dia mabuk, dia drive kereta, langgar orang. Daripada arak tu dia balik rumah, dia pukul isteri dia, pukul anak-anak dia. Ni bahaya. Alhamdulillah. Muslimin semalakan, jadi apa hukum berdakwah wajib ke atas setiap muslim ikut cara kemampuan masing-masing. Penting sungguh dakwah ni. Muslimin semalakan, oleh kerana dakwah ni penting, nak tak nak, suka tak suka, kita wajib berdakwah. Jangan stop. Nabi Muhammad berdakwah 24 hours. Nabi dakwah ni, Nabi dakwah full time, bukan part time. Macam kita part time saja. Jadi tuan-tuan kena join lah apa-apa NGO, join lah apa-apa aktiviti. Yang penting mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dakwah ni, kita ajak orang kepada Allah, bukan ajak orang kepada kita. Ada setengah-setengah orang dia berdakwah, dia nak manusia tu sembah dia, nak manusia tu hormat dia. Bukan gitu. Dakwah ialah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi never give up doing dakwah ni. Sebab itulah Nabi dah menggunakan pelbagai cara untuk berdakwah ni. Nabi berdakwah sehinggalah Nabi ni terpaksa hijrah ke Habsyah. Bukan Nabi Nabi tak hijrah ke Habsyah, tapi sahabat-sahabat lain. Pertama hijrah ke Habsyah, kali kedua hijrah ke Habsyah lagi. Kali ketiga Nabi sendiri pergi ke Taif bersama Zaid Al-Harisah. Dihalau oleh kaum Taif, dia baling batu sampai luka-luka lah Nabi. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah yang kedua ke Habsyah tu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, Ruqyah binti Muhammad, Mus'ab bin Umair pun ikut sama, saya ingat. Mus'ab bin Umair dia ikut hijrah ke Habsyah, kemudian Mus'ab bin Umair dia hantar ke Madinah untuk jadi cikgu di Madinah. Okey, ada dua ciri hijrah ke Habsyah. So Mus'ab bin Umair saya tak pasti hijrah pertama ke Habsyah ataupun hijrah kedua ke Habsyah. Tapi maksudnya terpaksa hijrah, melarikan diri kerana dikejar oleh musuh. Begitu sekali hebat sahabat-sahabat Nabi kita ni berdakwah. Alhamdulillah. Muslimin semalakan, jadi cara mana nak berdakwah? Okey. Nanti kita bincang kemudian cara mana nak berdakwah. Sekarang apa tujuan dakwah? Yang pertama, tujuan dakwah ni ialah islahul akidah. Nak betulkan akidah manusia. Sebelum Islam, umat Arab ni dia sembah macam-macam. Lata, Uzza, Manat, Suat. Ada banyak 360 berhala di sekitar Kaabah. Okey, terima kasih kepada Syarifah Jaafar. Terima kasih kepada Tan Sri MZH
yang watching. Ni Tan Sri MZH ni always watching. Terima kasih. Mohon share kita punya ceramah. Mohon invite sahabat-sahabat. Muslimin semulakan, jadi pertama tujuan dakwah ni islahul akidah, nak betulkan akidah manusia. Maka Nabi datang, Nabi bagi tahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagi tahulah, wahai Muhammad, Allah ni esa. Allahus samad, Allah ni tempat bergantung. Tempat kita bergantung. Bukan bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar kepada manusia, manusia jatuh, kita pun jatuh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah kekal, berkuasa, Qawiyyun Aziz. Jadi kita selamat insya-Allah. Jadi Nabi datang nak bawa manusia Mekah tu kepada ta'abud sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Bila Nabi tanya, siapakah yang buat langit bumi? Mereka kata Allah. Tapi mengapa kamu sembah berhala? Oh, dia kata berhala ni wakil Allah di bumi. Ini sesatnya. Sebab itulah umat dulu dipanggil sebagai umat jahiliah. Kerana sesat dalam bab ta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi datang islahul akidah. Nabi betulkan akidah umat Arab Quraisy semasa itu. Bahkan bila Nabi datang semula ke Mekah, Nabi takluk Mekah 8 Hijriah, Nabi musnahkan berhala-berhala. Nabi suruh Khalid bin Walid musnahkan berhala-berhala. Sebab berhala ni punca kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas yang pertama dakwah ni, apa tujuan dakwah? Nak murnikan akidah. Hanya patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan dakwah ni ialah taghyirul bi'ah, menukar suasana daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Itulah tujuan dakwah. Tujuan dakwah ni bukanlah kita nak bermewah-mewah, nak tunjuk kita pandai, bijak, nak tunjuk kita ni banyak ilmu. Bukan. Tujuan dakwah ni ialah untuk betulkan suasana umat ni. Sekarang ni umat kita dalam keadaan leka lalai. Malas dengan kuliah-kuliah. Ada yang tak solat. Ada yang menghina alim ulama. Ada yang menghina Al-Quran. Jadi ini masalah. Ada yang terlibat dengan LGBT. Ada yang gay, ada yang lesbian. Jadi perkara-perkara begini perlulah kita cegah. Tapi cara nak cegah tu nanti kita bincang. Macam mana cara untuk kita berdakwah. Jadi kita wajib menukar umat ini kepada kebaikan. Idza aradta an ta'rifa mada taqaddama al-ummah, unzur ila ihtirami abna'iha lin-nizam. Bila kamu ingin melihat adakah sesebuah negara itu bertamadun, maju ataupun tidak, maka lihatlah remajanya, para pemudanya. Jadi tengok pada pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, adik-adik kita, ramai lagi yang masih tak rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi seronok dengan benda-benda yang melarakan, lagu-lagu yang menalaikan. Jadi tugas kita lah sebagai AJK Surau, tugas kita lah sebagai motivator, penceramah, sebagai guru, sebagai ibu ayah untuk mendidik mereka kepada kebenaran, kepada kebaikan Islam tu. So macam mana cara? Nanti kita bincang insya-Allah. Muslimin semalakan, teruskan perbincangan berkaitan dengan dakwah. Apalagi tujuan dakwah ni nak sempurnakan akhlak manusia. Wa ma bu'ithu li utammima makarimul akhlak. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan nak sempurnakan akhlak manusia. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang perelokkan akhlakku, Allah yang cantikkan perangaiku. Jadi kita, tugas kita sebagai parent, tunjukkan akhlak terpuji kepada anak-anak kita. So tugas Nabi ialah nak bawa manusia akhlak terpuji. Sebelum Islam, umat Arab bunuh anak perempuan hidup-hidup. Berlaku masalah zina, menindas perempuan, yang kaya menindas yang miskin, minum arak,
banyak perkara mungkar yang berlaku, maka Nabi datang, Nabi bawa manusia kepada akhlak yang terpuji. Jadi Nabi sendiri pun akhlaknya sangat terpuji. Alhamdulillah. Jadi muslimin yang saya muliakan, sekarang kita nak bincang pula macam mana cara nak berdakwah. Macam mana cara kita untuk berdakwah. How to attract people to worship Allah. How to attract people to follow the step of our Prophet Muhammad teaching. Macam mana nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cara. Pertama, kita kena tunjuk akhlak yang terpuji. Kita sendiri ni sebagai pendakwah, tunjuk akhlak yang terpuji. Janganlah kita sendiri pun tak betul, kita nak betulkan orang. Cuma saya nak bagi tahu, jangan tunggu kita baik baru nak buat kerja-kerja dakwah. Tapi buatlah kerja dakwah, mudah-mudahan kamu akan jadi baik berkat buat kerja dakwah. Sebab apa? Kita ni tak sempurna. Kalau nak tunggu alim, nak buat kerja dakwah, memang tak alim lah. Kita ni bukan mufti. Kita hanya belajar peringkat master, peringkat ijazah, diploma saja. Jadi jangan tunggu alim nak berdakwah. Kita buatlah kerja dakwah sekadar kemampuan kita. Ada yang elok kita share dalam Facebook, kita share dalam grup WhatsApp, itu pun dakwah juga. Dakwah yang simple-simple, lukisan yang simple-simple, itu pun terbaik sebenarnya. So penjelasan tak perlu panjang, tapi tengok sekali dah faham dah. Itu yang terbaik. Jadi buatlah kerja-kerja dakwah. Pertama, tunjuk akhlak yang terpuji. Kemudian cara berdakwah juga ialah kita mestilah bertolak ansur. Bertolak ansur. Mestilah sabar dalam buat kerja-kerja dakwah ni. Jangan terus menghukum. Kita ni bukan qadhi, kita ni da'i. Jangan bila kita ajak orang, jom solat, jom ke masjid. Tak nak, kafir kamu. Jom kita ikut Islam. Tak nak, kafir kamu. Jangan cepat jatuh hukum. Kita mesti lemah lembut. Itu yang lebih aula, lebih afdal dalam konteks sekarang. Bila ada yang menghina Islam, bila ada yang menghina Nabi kita, kita jawab dengan ilmiah. Jawab, jangan tak jawab. Jawab. Kalau kita tak jawab, seolah-olah tuduhan mereka itu betul. So kita kena sabar dalam berdakwah. Katalah kita ajak orang tu ke masjid, dia tak nak, tak apa, ajak lagi. Jangan berhenti berdakwah sehinggalah kita mati. So dakwah ni dia tak ada tempoh masa. Kalau kerja kerajaan, saya dulu pegawai JAKIM. Kalau kerja JAKIM, kerja kerajaan, dia ada tempoh bersara dia. Ada tempoh berhenti dia. Saya dulu bukan bersara, tapi tukar kerjaya, jadi mengajar. Lepas tu berhenti lagi, berniaga pula, bisnes. Tapi yang penting, kerja dakwah ni always go. Terus. Terus forward. Tak ada pencen. Dakwah ni tak ada pencen. Sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dakwah ni sangat penting, maka sahabat-sahabat Nabi dulu berdakwah. Umar Al-Khattab bila masuk Islam je, terus dia nak berdakwah. Umar Al-Khattab, Nabi dia tanya, ya Rasulullah, Islam ni cantik kan? Cantiklah Nabi kata. Kalau cantik, mengapa nak sorok-sorok? Sebab Nabi dan para sahabat berdakwah 3 tahun, sorok-sorok, berkumpul. Berdakwah Nabi, mengajar Nabi di rumah Al-Arqam, Abi Arqam. Sorok-sorok. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Dengan 2 orang. Maka Allah takdirkan Umar Al-Khattab masuk Islam. Maka lagi kuatlah Islam, dakwah. Sebelum tu Nabi dah ada Sayyidina Hamzah, dah kuat dah power dah. Masuk pula Islam, Umar, maka Islam makin berkembang. Maka diteruskan dakwah secara terbuka. Jadi oleh kerana penting dakwah, sahabat-sahabat bersungguh berdakwah. Sampai Amru al-As, sampai ke Mesir sana. Saya sudah pergi ke Mesir, saya sudah sampai ke Mesir. Tariq bin Ziyad sampai ke Spanyol sana, Andalus. Sa'ad Abi Waqqas sampai ke China. Saya tak pasti
ada dua riwayat. Ada kata Sa'ad Abi Waqqas ni meninggal di China. Sa'ad Abi Waqqas ni antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi masa saya pergi ke China dulu, saya 2 kali pergi ke China, tak pergi ziarah kubur Sa'ad Abi Waqqas. Ada orang kata kubur dia sebenar bukan situ, tempat lain. Tapi nak bagi tahunya bahawa sahabat-sahabat ni fikir pentingnya dakwah, maka mereka bertabar ke muka bumi. Dan mereka dakwah penuh kesabaran, penuh tolak ansur, penuh toleransi. Hebat sahabat-sahabat. Muslimin semalakan, saya nak bagi tahu yang saya bacalah. Semasa Umar masuk Islam, Umar tu orang yang ke-34. Umar Al-Khattab orang yang ke-34 masuk Islam. Tetapi masa Nabi wafat, masa Nabi meninggal, dikatakan umat Islam semasa Nabi meninggal 230,000. 230,000. Ada setengah riwayat kata 23,000. Wallahu alam. Tapi maksudnya daripada sikit jumlahnya menjadi ramai semasa Nabi wafat. Muslimin semalakan, terima kasih kepada Roy Hizam Marichal watching, Mazin Ahmad watching. Ini semua peminat-peminat saya ni. Harap dapat bertemu, dapat berjumpa insya-Allah. Thank you for watching dan mohon share. Mudah-mudahan ada baiknya kepada saya, ada baiknya kepada tuan-tuan semua. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan sekalian, mereka lebih suka berdakwah daripada duduk saja di Madinah. Mereka lebih suka keluar berdakwah. Tuan-tuan, hadis daripada Imam At-Tabrani, Nabi sebut sekali solat di Masjid Nabawi Madinah tu macam 1000 kali solat di Malaysia. Sekali solat di Masjidil Haram Mekah tu macam 100,000 kali solat di Malaysia. Tapi Nabi tak sebutlah Malaysia. Jadi besar sekali fadilat bersolat, beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah tu. Kalaulah semua sahabat-sahabat sayangkan pahala bersolat, maka mereka tak keluar berdakwah sampai pergi jauh-jauh. Oleh kerana dakwah ni lebih afdal, lebih aula, lebih dituntut dalam Islam, maka sahabat-sahabat sanggup mereka meninggalkan bumi Madinah keluar berdakwah. Ada sahabat-sahabat berdakwah sampailah ke Syam. Ada sahabat-sahabat berdakwah sampailah ke Yaman. Muaz bin Jabal sampai ke Yaman. Tapi Muaz bin Jabal ni dia meninggal di Syam sebab kena wabak taun. So zaman dulu pun sudah ada wabak ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah dia juga meninggal sebab wabak. Umar selamat. Sebab Umar nak pergi ke Syam, jadi sahabat tanya, jangan pergi ke Syam. Ada sahabat bagi tahu jangan pergi ke Syam sebab di sana ada wabak. Maka Umar kata kita balik semula ke Madinah. Bila Umar balik ke Madinah, maka berkatalah Abdul Rahman bin Auf, wahai Umar, aku dengar Nabi sebut kalau ada wabak di suatu tempat, kamu jangan masuk. Kalau kamu dalam negeri yang sedang ada wabak, jangan keluar. Jadi apa yang kerajaan perintahkan kita ni, duduk di rumah ni, sudah berlaku. Maksudnya, jangan kuarantin tu sudah berlaku. Sejak zaman dulu lagi. Dan Amr al-As sebagai gubernur di Mesir masa itu, cara nak mencegah wabak ni, dia suruh orang ni jarakkan sosial. Duduk masuk bukit-bukit. Jangan duduk dekat-dekat. Akhirnya, putuslah jaringan penyakit itu. Ini apa yang berlaku sekarang ni, sudah berlaku sejak zaman dulu lagi. Dan Nabi Muhammad lah pelopor, pakar kepada pencetus kepada idea kuarantin ni. Hebat Nabi kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan Muhammad. Jadi penting sungguh kita ni berdakwah. Sahabat-sahabat sanggup meninggalkan bumi Mekah, bumi Madinah untuk berdakwah. Muslimin yang saya mulakan, sebagai pendakwah, pertama tadi kena sabar. Jangan cepat nak suruh dia ni berubah. Dia ni dah lama dah. Dia dah aurat. Dia ni dah lama dah tak solat. Tiba-tiba suruh dia
tutup aurat, tudung labuh, terkejut dia. So step by step. Step by step. So Nabi bersungguh berdakwah. Sahabat-sahabat pun bersungguh berdakwah. Muslimin semulakan, bila kita nak berdakwah, kita kena permudahkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan payah-payah. Cerita yang mudah-mudah dulu. Kepada yang non-Muslim ni, yang belum join Islam ni, cerita yang mudah-mudah. Jangan pula cerita kamu masuk Islam, kena potong, kena sunat. Takutlah dia. So, pelan-pelan. Ya, kalau kamu tak apa, kalau kamu tak pandai nak baca apa-apa, kamu ikut dulu. Ikut solat. Tunduk, bangun, sujud. Ikut dulu. Tak kerti apa pun, tak apa, sabar dulu. Maka, pelan-pelan kita bagi tarbiyah kat dia, bagi education kat dia, ajar dia. Alhamdulillah. Inilah dia dakwah. Permudahkan. Yassiru, permudahkan. Wala tunafiru, jangan payahkan. Yassiru, basyiru, berilah berita gembira. Kalau kamu masuk Islam, bila kamu mengucap saja, dosa yang lepas akan terampun. Sukalah dia, minatlah dia. Itulah kaedah-kaedah dakwah yang elok kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pendakwah. Muslimin semulakan, mohon share, clear lah. Kita zikir sikit. Zikir sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Kita zikir sikit. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. Muslimin yang saya mulakan, dalam konteks kita nak berdakwah, dalam bab dakwah ni, tuan-tuan berdakwahlah ikut kadar kemampuan masing-masing. Macam saya, sekadar nak bagi nasihat kepada anak-anak dan isteri-isteri saja. Itu saja yang mampu. Dan sekadar berceramah dalam Facebook, dalam YouTube, itu saja. Tuan-tuan boleh subscribe my YouTube channel, US Abu Hassan Al-Asy'ari. Boleh follow saya di Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. So sekadar ini yang saya mampu. Saya tak ada power, tak ada kuasa. Tapi yang penting, buatlah dakwah ikut gaya dan cara masing-masing, insyaAllah. Muslimin semulakan, so ada metod-metod dakwah, kaedah dakwah. Pertama, berceramah. Yang kedua, berforum. Yang ketiga, berusrah. Yang pandai menulis. Yang pandai cipta lagu. Banyak lagu-lagu sedap. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu pun dakwah juga tu. Jadi tahniah kepada pencipta lagu. Lirik bagus, vokal bagus, alhamdulillah, terbaik. Itu pun dakwah. Kadang-kadang dengan lagu je lah boleh menarik minat orang. Dengan kita bersyair, berpantun, itu pun dakwah juga sebenarnya. Jadi kalau kita minat cara lagu, cara muzik, sila buat muzik-muzik Islami. Kalau minat ceramah. Kalau dah minat ceramah, tak ceramah, stres. Ada ustaz-ustaz kita stres. Sebab apa? Nak ceramah tak boleh. Sebab apa? Masjid tutup. Online. Banyak cara nak berdakwah ni. Ikut gaya kemampuan masing-masing. Doktor berdakwah juga. Sebelum nak injek tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, cocok. Bagi tahu, yang menyembuh ialah Allah, bukan ubatnya. Tapi jangan pula tak berubat. Berubat mesti berubat. Tak, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan kerana ubat ni yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Jadi ubat ni usaha.
So dakwah. Cikgu berdakwah pada anak murid. Wahai kamu anak murid, belajar betul-betul, study kuat-kuat, ingat jasa mak ayah. Jangan lupa mak ayah kamu pernah kerja untuk kamu, mak kamu melahirkan kamu. Belajarlah sungguh-sungguh, jangan lawan cikgu. Akhlak kena jaga. Itu dakwah. Cikgu pesan kepada murid. Majikan pesan kepada pekerja. Wahai para pekerja, takdir Allah kita bersama dalam company ini. Allah bagi saya sedikit rezeki, maka alhamdulillah kamu datang tolong saya. Kamu kerja kerana Allah untuk cari rezeki anak isteri. Itu pun dakwah. Banyak betul cara dakwah ni. Cara dakwah kepada non-Muslim. Non-Muslim, ada Cina, India sebelah rumah kita. Tunjuklah akhlak yang terpuji. Jangan buang sampah dalam lamban dia. Jangan pukul anjing dia. Jangan. Jangan curi dia punya kucing. Jangan. Tapi sekarang ni tak elok. Sekarang ni kurang elok kita bermain dengan binatang ternak. Katanya boleh menyebabkan COVID berjangkit. Macam kucing dan seumpamanya. Tapi jangan pukul dia. Bagilah dia makan. Kita tetap sayang dia. Walaupun kita tak boleh belai dia. So dakwah ni macam-macam. Kerana akhlak terpujilah seorang perempuan masuk Islam. Nabi nak pergi dakwah. Nabi ni pendakwah. So Nabi nak pergi ke Masjidil Haram, ada saja perempuan yang ludah dia, yang maki hamun dia, yang baling dia. Nabi buat dia je. Nabi buat relax je. Esok tak ada pula kawan ni. Biasa setiap hari Nabi lalu ada orang yang maki. Tapi alhamdulillah hari itu tak ada. Nabi pergi ziarah. Mengapa perempuan ni dia tak maki aku? Nabi pergi ziarah. Maka akhirnya masuk Islam kawan tu. Dia terkejut tengok Nabi. Nabi ni begitu hebat akhlaknya. Begitu lemah lembut sekali. Nabi telah menunjukkan qudwah hasanah. Yang terbaik. Jadi kita sebagai da'i, sebagai pendakwah, tunjuklah akhlak yang terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik. Jadi tunjuklah contoh yang terbaik kepada jiran-jiran non-Muslim kita. Kalau kita tak boleh buat baik sebab tak ada peluang, janganlah buat jahat. Jangan curi parking dia. Sebagai contoh. Jangan pasang radio yang kuat-kuat. Mengganggu dia. Dia sakit ziarah. Itu akhlak-akhlak yang boleh kita tunjukkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Terutama juga kepada non-Muslim. Muslimin yang saya menggunakan, terima kasih kepada saudara Muhammad Rafi Ismail, Ruslan Abdul Fattah Haji Ahmad kerana watching. Ini tak boleh baca dah. Zulkifli Hamid. Terima kasih kerana watching. Mohon share. Muslimin semulakan. So sekarang kita bincang ciri-ciri pendakwah. Kalau saya tercepat ke terlompat tajuk ke tak apa. Yang penting masih lagi dalam skop dakwah. Kewajipan kita berdakwah. Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada satu kumpulan grup yang mengajak kepada kebaikan. Jangan kita saling mengharap, tak apalah dia lah buat, itu NGO itulah buat, kamulah buat, kamu pandai, saya kurang pandai. Jangan. Ajak orang kepada kebaikan. Share yang baik-baik. Tapi pastikan betul, barulah kongsi. Tepat maklumat, barulah kita kongsi. Jangan share hadis-hadis palsu. Jangan share berita-berita maklumat yang palsu. So, kena rujuk kepada yang mahir agama dulu sebelum kita share apa-apa. Yang penting, kewajipan berdakwah mestilah kita laksanakan. So, sekarang kita bincang apakah ciri pendakwah. Pertama, sabar. Yang kedua, yakin. Positif. Macam Nabi, bila Nabi hijrah ke Taif, Nabi kena halau. Nabi kena halau sampai luka-luka lah. Datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku boleh ambil bukit Uhud, aku timpakan orang Taif, biar mati semua. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa'annahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka ni tak tahu. Nabi masih anggap
orang Taif sebagai kaumnya. Kalau kita orang baling batu, orang halau kita, taubat tak ngaku sahabat dah. Nabi masih anggap orang Taif yang halau dia sebagai kaumnya. Dia Nabi doa, fa'innahum la ya'lamun. Mereka ni tak tahu. Mereka tolak Nabi, bukan benci Nabi, tapi tak kenal siapa Nabi. Sebab zaman dulu tidak ada Astro, tidak ada TV1, TV3, tak ada RTM. Jadi orang tak kenal penceramah. Nabi datang ceramah, dakwah, orang tak kenal, orang halau Nabi. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka belum dapat hidayah. Maka Nabi teruskan dakwah. Akhirnya zaman Uthman ibn Affan, semua orang Taif ni masuk Islam berkat sahabat Nabi. Bayangkan tuan-tuan, Nabi tak sabar, Nabi hilang keyakinan, Nabi suruh Jibril timpakan orang Taif. Macam mana? Semua mati dalam kafir. Tapi Nabi sabar, Nabi tak terus menghukum. Akhirnya semua orang Taif memeluk Islam. Sekarang ni kalau package umrah, ada ziarah ke Taif. So pentingnya kita ni positive thinking, yakin boleh. Kalau dia tak berubah sekarang, esok insya-Allah dia akan berubah. Kalau tahun ni dia tak berubah, lusa dia akan berubah. Yang penting teruskan memujuk dia. Kita kena pujuk, bukan maki hamun insya-Allah. Tapi marah sikit-sikit tu biasa. Macam polis sekarang ni, PKP ni. Dia kena marah sikit, kena tegas. Mungkin tidak boleh maki hamun, kena tegas, marah sikit, rotan sikit, no problem. Bagi saya lah, supaya orang stay at home, tak berkeliar cari tak apa tu. Nak cari jagung rebus lah apalah, pelik betul. Alhamdulillah. Terima kasih kerana watching Boleh share. Apa lagi ciri pendakwah? Kena redha. Jangan paksa orang. Apa lagi ciri dakwah? Ikhlas. Ikhlas, tuan-tuan sekalian, penting ikhlas ni. Sebagai pendakwah, sebagai penyampai ilmu, sebagai dai, sebagai murabbi, sebagai guru, sebagai teacher, sebagai mudaris, mesti ikhlas. Apa-apa pun ikhlas. Penting pendakwah ikhlas. Bukan mengharapkan habuan dunia. Bila pendakwah mengharapkan habuan dunia, jadi hilang motivasi dia, hilang semangat dia. Mestilah ikhlas kerana Allah. Muslimin yang saya mulakan, cuba tengok dalam perang Uhud. Nabi kata kamu jangan turun. Teruskan perjuangan, apa pun berlaku jangan turun. Tapi dah nampak harta benda ghanimah, maka turun semua. Akhirnya kalah tentera Islam dalam perang Uhud. So kena ikhlas dalam perjuangan. Cuma ikhlas ni payah. Ada surah ikhlas dalam Al-Quran. Nak bagi tahu pentingnya ikhlas. Qul huwallah tu lah. Pentingnya ikhlas sehingga Abu Lais Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin memilih tajuk ikhlas sebagai pembuka bicara dia. Pentingnya ikhlas sehingga Abu Lais Samarkandi menulis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, bab pertama, chapter pertama ialah ikhlas. Jadi pendakwah kena ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa balasan. Tapi orang bagi, ambillah. Sebab mereka pun nak bayar tol, nak bayar minyak kereta, ada anak isteri. Jangan pula kata bila cikgu-cikgu mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah, ambil gaji. Ini tak ikhlas. Jangan gitu. Jadi, bila Mu'adh bin Jabal sampai ke Yaman, dia diberikan pakaian, makanan, dia tempat tinggal. Jangan main-main. Jadi penting pendakwah ni. Mengapa orang-orang Kristian, pendayah Kristian berjaya? Sebab apa? Mereka dibiayai oleh dana yang besar. Mereka masuk ke kampung-kampung, ke hulu-hulu, dalam hutan, duduk bersama dengan orang-orang asli. Mereka sanggup berbulan-bulan, bertahun duduk, bahkan kahwin dengan orang-orang asli. Sebab apa? Sebab mereka ni ada dana. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, jutawan-jutawan semua, infaklah untuk perjuangan Islam ni insya-Allah. Terima kasih kepada yang like, yang tengok. Mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas.
Muslimin yang saya muliakan, jadi pendakwah selain daripada ikhlas, dia tahu isu-isu semasa. Dia ada ilmu lah. Ilmu bab Ramadan, ilmu pasal hukum hakam, fiqh, ilmu tasawuf. Kena adalah ilmu-ilmu tu. Ilmu Quran, ilmu hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu pasal sirah Nabi, kena tahu. Kena tahu sekadar boleh supaya boleh menjawab persoalan-persoalan yang ditanya oleh kaum muslimin. Kalau tak tahu, bagi tahu tak tahu. Saya tak tahu, nanti saya rujuk semula. Bila tak tahu, jangan bagi tahu supaya mereka ni tak dalam kesesatan. Ada setengah-setengah tu dia tak tahu, jawab je, main agak-agak tak boleh. Kalau bab ekonomi, bab keduniaan boleh agak-agak. Tapi bab agama jangan pandai-pandai pula nak menjawab. Tak tahu, bagi tahu tak tahu. Macam saya ni, saya ceramah ni, malam ni saya bercakap ni. Bukan saya tahu, banyak perkara tak tahu. Saya tahu apa yang saya tahu. Saya bagi tahu yang apa yang saya tahu. Yang tak tahu, saya tak bagi tahu sebab saya pun tak tahu. So, mestilah kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanyalah yang lebih tahu. Cuma oleh kerana kita ni bersemangat untuk berdakwah, kita buatlah apa yang kita tahu. Takkan tak tahu fadilat kelebihan berselawat. Kan? Dah tahu dah kelebihan berselawat, maka ajaklah sahabat-sahabat berselawat. Jomlah kita selawat. Daripada kita menyanyi entah apa-apa lagu, suara pula tak sedap, kita selawatlah. Tahu satu fadilat, amalkan. Tahu dah surah Al-Waqi'ah tu, kalau kita baca selalu, boleh menambah rezeki kita, bacalah. Ajaklah sahabat-sahabat lain membaca. Dah tahu dah bahawa surah Al-Mulk tu boleh membantu kita di alam kubur. Dah tahu dah. Ajaklah sahabat-sahabat lain baca. Jangan hanya kita yang baca. Begitu caranya. Tuan-tuan sekalian, siapa baca ayat kursi, ayat kursi lepas solat, mati confirm syurga tu. Itu hadis. Dah tahu dah fadilat ayat kursi, bacalah. Amalkan, ajak sahabat-sahabat baca. So senang dakwah ni. Tak perlulah kita dakwah benda yang besar-besar yang kita tak tahu. Yang tak tahu ialah yang tak tahu jangan bagi tahu. So tugas mengajak, tugas kita semua. Memberi hukum, tugas mengajar alim ulama. Tugas mengajak kepada kebaikan, tugas kita semua. Lama-lama bila anda selalu saja mengajak orang kepada kebaikan, Allah pasti berikan anda insya-Allah kebaikan dan tambah ilmu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma insya-Allah. Sebab itulah elok kita baca sebagai pendakwah ni, elok kita baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ada rezeki insya-Allah. So pendakwah ni saya tak dengar lagi pendakwah yang mati ke bulu, tak ada. Saya tuan-tuan adalah rezeki pergi ke UK, pergi ke Paris, pergi ke Amsterdam, pergi ke Delhi, India. Jadi saya tengok ramai betul pendakwah-pendakwah ni hebat. Dulu saya pergi Turki, jumpa seorang sahabat, dia on the way nak ke Brazil, berdakwah tuan-tuan. Orang Kelantan kita, hebat betul lah. Kalau pergi Jordan, pergi Mekah tu biasalah. Saya pergi Indon tu biasalah. Tapi maksudnya di mana-mana. Di Amsterdam pun ada masjid Maghribi di Amsterdam. Dia khutbah pun dalam bahasa Arab. Hebat tuan-tuan. Dan saya tanya, macam mana anda boleh duduk kekal di sini? Asalnya ialah berdakwah. Alhamdulillah, duduk di Amsterdam. Terima kasih kepada Ahmad Ghazali kerana watching. Jadi teruskan berdakwah. Hormat orang tua. Pendakwah ni kena hormat orang tua. Jangan tunjuk pandai. Hormat orang tua. Dengar dulu. Kalau tak puas hati pun, dengar dulu. Barulah kita bagi kita punya pendapat kita. Alhamdulillah. Last sekali, jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Kata ulama, kalau seorang tu bijak, kalau seorang bijak tu suka bergaduh, suka berdebat dengan orang bodoh, akhirnya tak tahu siapa yang bodoh. Kalau seorang yang bijak
suka berdebat dengan orang yang bodoh, akhirnya tak tahu siapa yang bodoh antara mereka. Kita dengar je lah. Kita dengarnya. Yang penting kita sampai ke ilmu. Dia nak, alhamdulillah. Dia tak nak, sabar. Teruskan penyampaian, insyaAllah. Muslimin yang saya mulakan, akhir sekali, sebagai penutup bicara, satu cerita. Dengar, listen carefully. Very nice story. Tapi cerita ni, cerita budak-budak. Ada iktibar, insyaAllah. Dengar. Ada seorang kiai lah. Seorang ustaz lah. Dia sangat marah pagi tu. Marah betul dia. Dia ambil kapak. Dia nak pergi potong pokok. Dia kata orang kampung dah sesat sembah pokok. Dia pun bawa kapak ustaz tu. Dia pergi tebang pokok. Pokok. Sebab apa? Dia tak nak orang kampung sembah pokok tu. Maka bila begitu, datanglah syaitan penunggu pokok. Tendang dia. Lawan dia. Bergaduh. Bergaduh. Akhirnya, jatuh syaitan tu. Dia pun ambil kapak dia, nak sembelih syaitan. Wahai syaitan, kamu ni telah menyesatkan orang kampung ni. Jaga kamu. Aku nak sembelih kamu. Kata syaitan, Ustaz, jangan sembelih saya. Kalau Ustaz tak sembelih saya, esok pagi, di bawah tilam Ustaz, ada RM1,000. Kata Ustaz tadi, bagus ni. Kalau aku tak bunuh syaitan, dapat RM1,000. Setiap hari, I give you, kata syaitan, RM1,000. Bangun je, tengok bawah tilam. RM1,000. Jadi, Ustaz telefon, tak jadi bunuh syaitan. Sehari, esok, RM1,000 lah. Lusa, RM1,000. Seminggu, RM1,000. Hari ke-10 tengok, tak ada. Ke-11 tak ada. Oh, marah Ustaz. Syaitan sudah tipu aku. Kata setiap hari RM1,000. Dia pun ambil kapak lagi sekali. Dia pergi di pokok tadi. Dia pun nak tebang pokok. Datang balik syaitan. Bergaduh. Pompang dah. Hebat. Ini bergaduh. Akhirnya, Ustaz pula jatuh. Syaitan pun ambil kapak. Nak sembelih Ustaz tadi. Yang pertama, Ustaz menang. Kali kedua, syaitan menang. Ustaz kalah. Nak sembelih Ustaz. Kata Ustaz, wahai syaitan, nak tanya kamu ni. Mengapa kali pertama, aku menang? Kali kedua ni, aku kalah. Kenapa? Kata syaitan, wahai Ustaz, kali pertama kamu menang. Sebab kamu lawan aku kerana Allah. Kamu tak nak orang kampung sembah pokok ni. Kali kedua, kamu kalah. Sebab kamu lawan aku, kamu lawan syaitan, bukan kerana Allah. Tapi kerana marah, tak dapat duit. Hari ke-10, ke-11, ke-12. So, kamu telah buat kerja bukan kerana Allah. Terkejut Ustaz tadi. Akhirnya Ustaz tadi mati. Tak tahulah sempat tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ikhlas kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana Allah. Jadi ikhlas ni tuan-tuan sekalian penting ya. Buat kerja dakwah ikhlas kerana Allah. Cerita tadi cerita rekaan semata-mata. Tapi ada sedikit pengajaran bahawa penting kita ni ikhlas kerana Allah. Ikhlas ni tuan-tuan sekalian payah. Seperti semut hitam di batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Tak ikhlas, susah nak ikhlas. Tapi walaupun kita susah nak ikhlas, kita kena banyak istighfar, berdoa supaya kita ikhlas. Jangan pertikai keikhlasan orang. Oh, dia ni nak menunjuk-nunjuk ni, dia ni bagi derma ni, nak menunjuk-nunjuk ni, dia ni bagi bantuan COVID ni, nak menunjuk-nunjuk lah ni. Jangan. Ikhlas, tak ikhlas, itu dia dengan Allah. Yang penting kita ni ikhlas tak ikhlas. Kalau kita mengajar ikhlas, anak murid akan jadi baik. Ulama memberi fatwa ikhlas, insya-Allah rakyat akan jadi baik. Pemimpin ikhlas, maka kebajikan rakyat akan terjaga. Jadi, marilah sama-sama kita buat apa-apa, termasuk berdakwah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang saya muliakan, akhirnya marilah sama-sama kita mendengar hadis. Lepas ni tutup. Nabi sebut apa? Nabi kata, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kamu kena jauh daripada 7 perkara yang merosakkan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. As-sihru, sihir.
Wa akli malil yatim, makan harta benda anak yatim. Wa akli riba, makan riba. Wa tawalli yaum az-zahfi, lari daripada medan peperangan. Membunuh tanpa hak sebenar. Yang ketujuh yang merosakkan ialah wa qazful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan baik melakukan zina. Hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi mudah-mudahan kita semua mengajak manusia kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Mengajak manusia kepada yakin akan bantuan Allah, tidak melakukan sihir. Mengajak manusia kepada semangat perjuangan yang sebenar ke arah mardhatillahi ta'ala. Mudah-mudahan anda semua beroleh syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ustaz Abu Hasan Asy'ari. So subscribe my YouTube channel US Abu Hasan Al-Asy'ari. Follow saya di Facebook Abu Hasan Al-Asy'ari. So nanti tengok page Majlis Dakwah Negara. Saya pengurusi Majlis Dakwah Negara. Akhir sekali kita baca doa, minta jauh daripada bencana wabak ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرق الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سوء الأسقام يا فتاه يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah kami, maafkanlah kami, tolonglah kami, bantulah kami, permudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tolonglah kami, murahkanlah rezeki kami, halalkanlah makan minum kami, tambahlah ilmu-Mu kepada kami, selamatlah kami daripada azab kubur-Mu ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Daun keladi, lain kali jumpa lagi. Naik motor pakai topi, habis minyak jalan kaki, salah silap harap dimaafi. Lain kali kita jumpa lagi. InsyaAllah lain kali tajuk lain pula. Tajuk yang lain pula. So selamat berdakwah. Selamat berdakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. So jumpa lagi. Terima kasih. Maaf zahir batin kalau tersalah, tersilap kata, tersalah bicara. Tak, saya insan biasa sedang belajar lagi. Terima kasih. Ila laqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahmad Ghazali Ma'ruf watching. Ila laqa. You are my friend. Anda semua sahabat saya forever. Rasulullah Abdul, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.